Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan ataupun membicarakan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian di video tutorial pada kali ini, teman-teman ya, saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara kita menyemai pokok bebuas. Ya, oke, atau pokok sancang. Oke, baiklah teman-teman, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita teruskan kepada tutorialnya. Oke. Untuk tutorial pada kali ini teman-teman, saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara kita menyemai pokok bebuas ataupun lebih dikenali dengan panggilan pokok sancang, di mana di tempat kita pokok ini dipanggil sebagai pokok bebuas, dan bagi rekan-rekan kita di Indonesia pokok ini lebih dikenali sebagai pokok sancang. Okey, pada pokok sancang ini kita akan menyemai pokok bebuas dengan menggunakan pucuk. Ya, ini adalah bagian pucuk daripada pokok bebuas. Teman, ini adalah pucuk ya, pucuk pokok bebuas ataupun pucuk pokok sancang. Okey, beberapa tips yang perlu anda ketahui yang akan kongsikan kepada anda di sini teman-teman ya. Sebelum anda mengambil pucuk daripada pokok bebuas untuk anda jadikan sebagai bahan semaian, okey, pastikan anda mengambil pucuk yang dalam keadaan subur seperti ini. Nampak subur, daunnya hijau mengkilat ya, berkilat. Okey. Okey, begitu. Kemudian, okey, pastikan pokok itu dalam keadaan subur. Okey. Dan ambil bahagian pucuk dan ambil bahagian yang agak tua sedikit seperti ini. Teman-teman, ada sudah agak matang sedikit, sudah warna coklat sedikit, dan ini muda ya. Ini bahagian warna muda, bahagian hijau. Okey, itu adalah tipsnya. Okey. Teman-teman ya, untuk pengetahuan teman-teman juga, pokok bebuas ini kita boleh menyemai dengan menggunakan beberapa bahagian dari pokok bebuas ini. Antaranya kita boleh menggunakan pucuk, kita boleh menggunakan ranting ataupun dahan, kita boleh menggunakan batang, kita juga boleh menggunakan bahagian akar daripada pokok bebuas ini. Okey, sebab kita jadi bahan untuk semaian. Okey, baiklah. Okey, baiklah teman-teman. Pokok bebuas ini adalah merupakan salah satu jenis pokok yang mudah untuk kita semai ya. Pokok ini memang agak mudah tumbuh ya. Dan jenis pokok bebuas ini terdapat di kawasan berbukit ya, kawasan berbukit. Di tempat saya memang sukar untuk mendapatkan pokok jenis bebuas ni. Ini adalah pokok saya beli daripada kawan saya, juga seorang peminat bonsai daripada Semenanjung Malaysia. Okey, saya beli dari dia. Saya semai. Nah, dan sekarang saya sudah mendapat banyak teman, banyak nih, banyak. Saya pangkas, saya potong, saya akan semai lagi. Okey. Okey, memang kita teruskan ya. Okey, bahan-bahan yang kita perlu sediakan di sini adalah untuk menyemai teman-teman, ini tergantung kepada anda ya. Sama ada anda untuk menyemai menggunakan pasu terus, atau anda menggunakan polypack, atau anda menggunakan botol bekas air, ataupun menggunakan cup seperti gelas seperti ini. Ini ada gelas plastik teman. Apa yang penting kita tebuk bahagian bawahnya, nampak macam tu. Okey. Itu adalah untuk mengelak air bertekung di dalam gelas ini. Lepas tu kita gunakan perangkat nyamuk seperti ini teman. Ini adalah perangkat nyamuk sebagai penebat supaya media tanam tidak keluar daripada gelas ni macam tu. Okey. Sekarang kita pergi kepada media tanam ataupun tanah ataupun bahan untuk kita menyemai nanti. Okey. Untuk jenis pokok bebuas atau sancang ini teman-teman ya, pasir kasar seperti ini teman. Ini adalah pasir kasar ya teman ya. Ini adalah pasir kasar. Memang satu jenis media yang sangat sesuai untuk kita gunakan sebagai bahan untuk kita menyemai pokok bebuas ini. Ini terutamanya, ini tidak kisah teman-teman, ada bahagian
pucuk, sama ada bagian pucuk, bagian ranting, bagian batang ataupun bagian akar. Tanah pasir adalah suatu bahan yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menyemai, teman, untuk menyemai pokok bebas ataupun pokok sancang ini. Okey. Kemudian kita sediakan air, ya. Okey. Untuk air teman-teman, saya mencadangkan teman-teman untuk sentiasa menggunakan air hujan, ya, air hujan ataupun air telaga ataupun mineral water. Boleh juga digunakan dengan menggunakan pipe, ya, karena dalam pipe mengandungi kandungan klorin. Jadi klorin tidak sesuai untuk kita melakukan penyemaian pertama seperti ini. Nah, ini kenapa teman? Sebab penyemaian pertama ini adalah karena pucuk ini teman masih lagi tidak mempunyai akar, nampak pucuk kan? Memang masih tidak mempunyai akar lagi, jadi tidak sesuai kita menggunakan klorin. Klorin itu teman boleh membunuh pucuk ini. Okey, jadi kita menggunakan air hujan, memang sesuatu yang sangat sesuai. Okey, kita jadikan bahan untuk kita menyemai pucuk daripada pokok bunga berbuah ini. Okey. Ya, lepas tu kita perlukan gunting. Okey, kita perlukan gunting. Kita perlukan gunting untuk kita memotong daun ini. Okey. Okey, baiklah teman-teman, kita teruskan kepada langkah-langkahnya. Pertama sekali teman, apa kita perlu lakukan di sini? Satu lagi tips teman untuk menyemai pucuk daripada pokok berbuah ini teman-teman, Anda tidak perlu menggunakan serabut perasan akar, ya. Sebab mengikut pengalaman saya sudah pernah menyemai pucuk daripada pokok berbuah ini tanpa menggunakan serabut perasan akar ataupun perasan akar semula jadi seperti bawang merah, bawang putih ataupun bunga lidah buaya. Tidak menggunakan, saya hanya menyemai seperti itu saja, begini saja. Okey. Okey, baiklah. Mula kita potong sedikit, kita buang daun yang paling bawah, kita buang teman-teman, ya. Potong. Yang paling bawah kita potong. Lepas tu dekat bawah ni teman, ini adalah yang penting teman. Usahakan untuk kita memotong, ya, teman. Kita potong hampir dengan tempat tumbuh daun tadi. Okey, tempat tumbuh daun seperti ini teman, bahagian ni. Kita potong bahagian ni, tempat tumbuh daun. Sebab di sini adalah tempat akar nanti akan keluar banyak. Okey, dekat ini, hampir dekat daun, dekat daun. Okey, kita buat macam tu, kita potong kat sini. Okey. Satu lagi teman, apabila kita menyemai pokok dia, ataupun sama ada, ini tips ya teman, sama ada Anda menyemai ranting, pucuk, batang ataupun dahan daripada pokok berbuah atau pokok sancang ini teman, usahakan Anda untuk memotong berhampiran dengan daun seperti ini. Sebab nanti kita akan pokok ranting ini sebuah bonsai, kan? Jadi kita perlu hampirkan akar kepada cabang ini. Setelah cabang ini, daun ini nanti akan tumbuh cabang lagi yang baru, cabang ini nanti akan mengeluarkan ranting, dan ranting itu akan menjadi dahan. Okey. Jadi caranya kita potong hampir sedikit. Jadi kita potong hampir dekat sini. Okey. Jadi akar akan tumbuh banyak dekat sini. Nampak macam tu. Okey. Nampak kan? Ada. Kita potong hampir dekat sini. Okey. Langkah selanjutnya teman yang mudah saja. Kita ikuti dulu, ya. Kita tinggalkan beberapa daun seperti ini. Kita tinggalkan beberapa helai daun seperti ini. Cukup. Okey. Lepas tu kita ambil gelas tadi teman, ya. Gelas tadi kita akan masukkan pasir kasar tadi dalam gelas. Masukkan pasir kasar tadi. Okey. Yang kita lapiskan dulu. Okey. Letakkan lapis bawah ni. Kita ambil. Ini pasir kasar teman, ingat dah pasir kasar, ya. Sekiranya Anda menggunakan pasir malam pun boleh juga. Bagi rakan kita yang ada di Indonesia memang mudah untuk mendapatkan pasir malam, boleh juga. Untuk sini saya menggunakan pasir kasar sebab dekat tempat saya memang susah untuk mendapatkan pasir kasar. Jadi saya menggunakan pasir malam. Okey, saya menggunakan pasir kasar. Anda juga boleh menggunakan tanah suci saja, iaitu tanah di bawah pokok bambu atau pokok buluh ataupun reputan batang ataupun dahan pokok kelapa sawit itu
juga boleh digunakan ya teman. Itu boleh digunakan juga. Saya untuk fokusnya saya pada kali ini saya menggunakan bahasa kasar saja ya. Ini masuk air dulu sedikit ya. Kita biar air itu meresap dulu ya ke dalam pasir ini teman-teman. Ini adalah satu kelebihan kita menggunakan cup plastik seperti ini ya teman. Cup plastik ini mudah lembut. Kita mudah untuk meratakan air dalam tu. Air sudah sampai ke bawah ya. Yang macam tu. Pada air sudah sampai ke bawah. Okey, lepas tu kita masukkan lagi pasir ini tadi. Okey, kita tambahkan lagi. Untuk pasir ini teman-teman kita tidak perlu memadatkan teman, tidak perlu memadatkan ya. Sebab pasir ini memang otomatik dia padat sendiri. Pasir kan memang itu bahan media yang memang otomatik padat sendiri. Tidak seperti bahan-bahan lain ya. Lepas itu kita siram air lagi ya. Lepas itu teman, apa yang kita perlu lakukan, kita akan cucukkan saja cucuknya tadi dari ke bawah teman, kita cucuk ke dalam sana macam tu. Dah. Pada sedikit. Okay. Okey, dah. Selesai. Nampak tak? Oh, macam tu ya teman ya. Okey. Baiklah teman, apabila kita sudah selesai melakukan penyemaian seperti ini, langkah seterusnya ialah ini penting mana? Ini adalah part yang penting. Part penjagaan. Okey, penjagaan. Ni. Part pentingnya. Kita hendaklah memastikan bahawa media tanam ataupun tanah ini tadi teman ya, sentiasa dalam keadaan yang lembap. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Okey? Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Letak dulu di tempat teduh, tetapi masa yang mendapat sinaran matahari itu penting sebab itu akan membantu mempercepat proses tumbuhnya akar nanti. Okey. Lepas tu jangan letak di tempat yang terlindung. Okey. Tak boleh juga. Lepas tu pastikan pokok ni bukan pokok ni pucuk pokok buas ni teman bebas daripada gangguan haiwan seperti kucing dan ayam. Itu yang penting. Okey, pastikan anda melakukan penyiraman mungkin 3 hari sekali ya. Kita ini bergantung pada keadaan tanah ni. Sekiranya masih lembap tak perlu siram. Okey. Sekiranya musim hujan mungkin anda boleh siram 5 kali sehari. Okey, ini tergantung pada keadaan kelembapan tanah ini. Tapi sekiranya musim panas mungkin anda perlu menyiram 3 kali sehari. Okey, ini tergantung. Okey. Lepas untuk penyungkupan atau pembungkusan anda tidak perlu teman, tidak perlu melakukan pembungkusan sebab
pucuk daripada pokok berbuas ini teman-teman merupakan satu pucuk yang tahan lasak ya, tahan lasak. Itu saja yang anda perlu lakukan. Okey. Dan apabila anda sudah mendapati pokok ini nanti tumbuh akar dan subur ya, dan sudah tumbuh tunas barulah anda meletakkan di tempat lapang yang cukup sinar mataharinya. Okey, baiklah teman. Kita tengok dulu ya salah satu hasil daripada dengan menggunakan cara yang sama saya lakukan. Okey. Nah, ini dia. Okey. Ini selepas usia lebih 1 bulan teman. Ini adalah lepas usia 1 bulan. Nampak? Itu teman. Itu yang putih-putih itu adalah akarnya. Nampak? Akarnya untuk keluar. Okey, pokok berbuas ini merupakan salah satu yang agak lambat tumbuhnya. Teman, akarnya agak lambat dan teman. Ini usianya sudah 1 bulan lebih ya. Nampak itu akarnya. Dengan menggunakan media tanah pasir juga. Nampak? Ini daunnya dimakan teman. Ini makan lalang. Nampak? Yang dimakan belalang. Daun tergulung lubang. Okey. Nampak tu tumbuh pucuk baru. Nampak? Itu. Dengan menggunakan media tanam yang sama, cara yang sama, teman, ini adalah hasilnya. Memang ada akar, teman. Itu putih-putih itu adalah akarnya yang tumbuh. Okey. Itu teman. Nampak akarnya. Itu akarnya semua. Okey. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Untuk perkongsian saya pada kali ini iaitu salah satu cara kita menyemai pokok bunga berbuas dengan menggunakan akar, bukan akar, dengan menggunakan pucuk ya, pucuk sebagai bahan kita semayang kita. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, terutamanya teman-teman yang masih tidak mengetahui bagaimanakah cara kita melakukan penyemaian ataupun menyemai pucuk daripada pokok bunga buas ini. Pokok buas ini adalah satu cara. Ini sebenarnya teman-teman untuk kita yang sukar untuk mendapatkan pokok buas seperti saya lakukan cara ini. Dan saya juga menggunakan penyemaian dengan menggunakan ranting-ranting teman ya. Saya juga menggunakan ranting-ranting seperti ini saya juga semai. Okey. Nanti saya kongsikan kepada anda untuk video selanjutnya saya akan kongsikan kepada anda. Okey. Baiklah teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda klik subscribe, tekan tombol loceng, like, share dan komen. Di mana supaya anda menjadi orang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru dari channel saya ini. Okey. Lepas tu bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe teman-teman, sama-sama kita berkongsi yang ilmu yang manfaat. Insyaallah kita juga akan mendapat manfaatnya. Okey. Baiklah teman, sebelum saya mengakhiri, sama-sama kita bersalawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pada fase-fasenya dari dunia salat jum. Kita sama-sama bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu bi, assalamualaikum. Bye bye.